musim sejuk sekarang, tolong banyak bawa ini tolong bawa Allahumma shalli ala Muhammad. Buat lip gloss ataupun apa-apalah yang pertahankan ni. Kan kita wanita-wanita ni pipi lembut semua, lembut belakang. Nanti bila sejuk keras juga. Bila hidup manusia apa keras macam pakai kita ni kan suka suka yang lembab kan tak mengaku sudah. Okey, dan jika kita berbelanja untuk pergi menunaikan ibadat dalam surah Al-Anfal ada disebut. Ya, saya selalu dalam solat rumah jadi biasalah. Bila semayang kadang-kadang buka Quran ya. Kalau semayang rumah lah, kalau semayang di surau masjid itu imam lah. Kalau di rumah saya suka buka Quran, baca satu muka. Jadi baru ni dah sampai ke Anfal. Bila kita baca tu kita tahu sebanyak makna, kita tahu. Dalam surah Anfal dia disebut, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, perhiasilah dirimu apabila mendatangi ke masjid. Janganlah masuk ke masjid haram pakai tak senonoh ya. Pakai kemah-kemah semua. Kan? Pakai cantik-cantik. Kan? Kena beza. Sebab ini disuruh oleh Al-Quran. Jadi pakai. Ini nak pakai semua-semua, pakai lah yang mahal sikit. Ini nak pergi tengok apa namanya konsert apa namanya? Baju pun RM400. Isteri dia dengan labuci semua cukup. Set rambut sama tinggal saya hidung. Siapa nak tengok engkau? Orang nak tengok orang menyanyi, dia pakai macam mana nak tengok dia? Kita pakai hebat-hebat sangat berkata-kata ni buat apa? Siapa nak tengok? Pergi menunaikan ibadat umrah. Berapa selai kain ihram ni? 120. Oh mahal no. Kain kalau 120. Dia tak tahu itulah kain nak tunggu dari tubuh esok. Kan? Mahal sikit tak apa. Kan? Kak ni semua kan? Nak pakai apa ni? Abaya lah. Memang kita tahu pergi ke Mekah nak beli abaya banyak di sana. Tapi sebelum pergi belilah dalam beda dulu. Ya, beli tu nak pakai dalam 2 helai dulu. Sana nak beli 10 helai pun tak apa. Sini pakai dulu nak naik kapal terbang. Orang tak tengok pun tak apa. Bukan dia nak pergi orang tengok. Ya Allah, aku nak pakai baik-baik sebab aku nak menuju rumahmu. Ya. Pandai promote. Ya. Pandai promote. Bukanlah promote sangat. Okey, sudah. Sebelum kita ceramah panjang, sebenarnya saya ada banyak motivasi yang menggalakkan mengapa kita kena pergi umrah. Tapi tak apa, kita ya tak payah pun nak pergi dah. Galakkan pergi pun memang nak perginya. Kan? Tak apa, digalakkan. Ada banyak pula usul-usul nak sebut tu, tapi tak apa. Jadi sebelum tu kita bekalkan juga pemergian kita ini dengan 5-6 apa nama ini tetapi boleh. Tapi apabila kita kat adik jangan jawab tetapi ya. Jangan jawab lagi ya. Jangan jawab. Tadi jawab cepat sangat. Aku puasa apa nama kedung. Jangan jawab dulu ya. Okey. Saya dah hafal tetapi ini. Okey, dalam banyak-banyak sakit-sakit apa yang paling sakit? Dalam banyak-banyak sakit-sakit apa yang paling sakit? Sakit apa? Sakit kok betul. Sakit, dalam banyak sakit-sakit apa? Sebab ada orang kata sakit nak mati, sakit hati, sakit macam-macam. Sakit yang paling sakit adalah sakit bengkok. Sebab bila kita paling sakit, tak paling sakit. Kalau kita berjalan jatuh saja tak sakit. Bila orang panggil tak sakit. Jadi sakit yang paling sakit adalah sakit bengkok. Dalam banyak-banyak tai-tai apa yang tak nampak?
Habis padahal tu. Dan banyak tai apa yang tak nampak dengan kerja. Malam Akademi Mentawai di Galeri, saya tanya dia tu, wah nak fikir apa? Saya minta tanya, jawab minta kena. Kan, dalam nyanyi tai tak nampak. Semua kata tai mata, tai hidung, tai muka, tai budi lah. Kata, tai memang ada, kita nampak. Bila kita jawab, dia tak boleh jawab ke? Ramai ada 2-30 orang, tak boleh jawab. Saya kata tai ini kata bijak lah. Mau dah terjadi betul lah. Kan? Okey. Dalam banyak-banyak tanaman di dunia ini semuanya tanam di atas bumi kan. Dan daunnya di atas kan. Tapi ada satu jenis tanaman tanam di bumi tapi pucuknya dalam air. Pokok apa? Pokok apa? Pokok apa? Pokok apa? Pokok teh. Pokok teh yang dia minum pagi tu. Kan? Tanam di mana Thailand. Tapi pucuknya masuk hati ke rumah kita. Di masjid ada pengurusi, nadir, imam, bilal dan seorang lagi ialah darjah. 4 orang yang kerja harian di masjid ini. Siapa yang paling kejam? Siapa yang paling kejam? Imam adalah pengurusi, imam, bilal dan siap. Salah seorang ni dia paling kejam. Siapa orang tu? Bilal. Siapa? Siapa paling kejam? Ha? Ambil jawab betul. Bilal lah, sebab Bilal ni bila nampak waktu nak sembahyang dia kena paling kejam. Dia paling kejam. Bukan dia berlaku kejam, dia paling ke arah jam. Maka dia paling kejam. Dia tengok betul waktu tu dia buat Allah Akbar. Maka Bilal lah paling kejam. Pasal dia berpaling ke arah jam. Itu dia. Api kecil dipanggil, api kecil panggil, kawan besar panggil bomba. Dia soalan yang benar ni. Nak tanya satu soalan, dia ada ni tak boleh jawab. Kenapa sibuk babi berjalan lambat? Kenapa sibuk babi berjalan lambat? Sebab dia berfikir. Dia berfikir. Dia fikir sibuk ke babi. Jadi mengapa dia jalan lambat? Dia malu. Dia malu. Malu pasal dia babi. Sebenarnya dia sibuk. Betul juga. Sebenarnya dia sedang memikirkan was-was diri dia. Aku ni sibuk ke babi? Dia fikir tu jadi lambat tu. Nak kata sibuk pasal pokok babi. Nak kata babi mengapa dia lambat? Itu yang akhirnya dia lambat. Dia tak jawab ini. Dan akhir sekali dalam banyak-banyak negeri di Malaysia ni, negeri mana yang paling ramai penduduk? Negeri yang paling ramai penduduk. Okey? Negeri Perak ya. Negeri Perak ada orang duduk di dinding, di lumut, di parit, di tembok, kan? Di gunung, di tasik merah. Okey. Cuba apabila kita membicarakan tentang pemergian umrah, kita ada beberapa channel lorong kita nak pergi. Iaitu kita kadang-kadang kita pergi terus daripada KLIA di Jeddah Mekah untuk menaikkan umrah terus. Direct. Ada separuh orang lagi mereka bercita-cita hendak pergi ziarah Nabi dulu. Iaitu pergi ke Madinah dahulu. Maka dia tak sama dengan orang yang pergi direct dari KLIA Jeddah ke Mekah. Sebab orang ini kena pakai ihram di rumah. Di KLIA dah kena pakai ihram dah. Pasal dia nak naik tak kapal terbang kena niat. Ada persediaan dia lain. Yang nak pergi ke Madinah dahulu ini,
dia tak payah macam nak pakai ihram dah. Dia letak beg semua cukup itu ini pakai biasa terus ke Madinah dahulu. Dan ada juga yang pergi jarak tempat lain. Dia pergi ke Istanbul wal Istanbul, pergi ke Mesir. Oh ni ada orang yang pergi minta mengkawin bawa pergi ke Spanyol, pergi ke Italy, pergi ke Switzerland. Balik pun ni nak melancong dulu. Jadi dia pun kaedah dia lain. Takkan nak pakai ihram pergi ke New Zealand. Luar dalam tak pakai naik kapal terbang pergi New Zealand nanti. Kan orang putih sana gelak. Orang putih kata aku pakai bidang skirt semua tak ada masalah apa. Engkau pula pakai tak pakai luar dalam pakai ni nak jadi berasa pelik sikit. Tentu tidaklah kita akan pergi macam biasa. Nak balik nanti barulah pakai ihram di negeri yang kita akhir berada dan masuk Jeddah. Jeddah masuk Mekah. Maka oleh sebab kita pergi melalui saluran-saluran yang tertentu, hari ini kita nak pilih, sebab semalam dah sebut tentang persediaan orang yang pergi dari LA Jeddah masuk Mekah. Hari ini kita nak pilih orang yang pergi ke Madinah dahulu. Cuma satu soalan saja saya nak tanya. Kalau boleh jawablah, tak boleh jawab pun jawablah. Mana lebih afdal daripada Malaysia ke Jeddah masuk Mekah? Pasal aku niat nak menaik umrah, aku nak pergi umrah dulu. Maka dia mengambil pilihan pergi ke Mekah dahulu. Ada sebahagian orang, aku nak pergi dapat syafaat, nak banyak selawat kepada Nabi, nak dapat syafaat Nabi dulu sebelum aku masuk Mekah. Maka dia pergi ke Madinah dahulu. Jadi saya tak mau cerita lah pasal mengembara ataupun kita melancong negeri lain. Saya tak mau cerita lagi. Nak cerita dua ni dia. Orang pergi ke Mekah terus melalui Jeddah masuk Mekah. Orang pergi nak buat umrah tapi pergi ke Madinah dahulu. Dua-dua ini mana satu yang lebih afdal? Mana satu yang lebih afdal? Mekah dulu terus. Pasal saya memang nak pergi ke Mekah. Kalau saya pergi ke Mekah batu mati tak apa. Memang aku dah buat umrah dah. Aku tak mau pergi Madinah. Kalau mati di Madinah umrah tak buat lagi. Saya nak tanya mana yang lebih afdal? Mekah ke atau Madinah? Mekah, B Madinah. B. Siapa jawab kat tangan? Mekah. 4, 5 orang, 6 orang. 6 orang. Siapa kata Madinah lebih afdal kat tangan? Banyak sikit, 10 orang, 12 orang. Alih semua orang ada kat 3 orang. Biar kat tangan 15 orang je. Okey. Habis tolong jawab. Ni pasal ada yang kat sikit, ada yang kat banyak. Cuba jawab secara serentak. Mana lebih afdal Mekah Madinah dahulu? Dia suruh Mekah ramai pula kat 40 orang je. Jadi kat tangan sampai 12 orang. Yang mana yang lebih betul? Yang mana yang paling betul? Yang mana yang lebih betul? Kena jawab juga. Itu betul. Yang betul jawapan akak ni. Tanya Ustaz. Tak jawab betul. Akak ni apa jawapan? Kalau kita lihat dari sudut keperluan menunaikan umrah, kita lebih afdal dari Madinah dahulu. Tukar lah. Nak tukar semua ke Madinah dahulu. Lepas-lepas tu cukup lah. Sejak saya cerita ni nak memberitahu tentang asal usul terjadinya hukum umrah tu. Jadi di Madinah lah. Jadi Madinah pun kena niat di Bir Ali. Kan? Kena niat di Bir Ali ikut sunnah betul lah. Bismillah Ustaz bercakap sekarang. Tak apalah, bukan dulu tak apa. Sebab Nabi pun pernah menunaikan umrah daripada tempat lain, iaitu daripada Ja'ranah. Masa masuk ke perang tu dia tak pakai ihram pun daripada Madinah. Masa itu tak hukum baru susun, Allah susun mengikut keperluan yang ada pada Nabi waktu itu. Kan? Jangan takutlah. Cuma bila saya nak sebut Madinah dahulu tu nak cerita apa
keperluan nak pergi ke Madinah dahulu. Jadi begini, mana-mana jemaah yang pergi ke Madinah dahulu, jangan takut orang yang nak pergi ke Mekah terus daripada Jeddah, daripada sini ke Jeddah masuk Mekah. Semalam ni tak dengar lagi ada kan? Ada yang tak dengar kan? Dan saya akan cakap, aku dah lepas, takut tak dapat. Saya akan cakap juga sekejap lagi. Tapi yang ni nak ambil dulu sebab janji semalam dengan orang ramai, kita nak pergi ke Madinah dahulu hari ini. Di cara macam mana? Kita hari yang kita nak terbang tu, kita buat lakukan perkara-perkara sunat dulu. Apa dia perkara sunat? Kita ambil kat sini. Kertas saya dah hilang lah. Oh, mana pergi ya? Okey. Kita tengok sini sikit ya. Nak pergi ke Madinah dahulu ke Mekah dulu ke? Kita tengok sunat-sunat perjalanan umrah kita. Kita ambil sunat itu ada 20. Sebelum pergi, kita kena berwasiat pesan kepada anak kita. Kata kita nak pergi, nasihat mereka jangan tinggal sembahyang. Jangan ada apa-apa maksiatan berlaku di sekitar rumah kita. Supaya itu pesan kepada jiran, bagi tahu kepada jiran. Ya, kata kita nak menunaikan umrah. Dan walaupun jiran kita sombong, kita bagi tahu. Pasal dia ada hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyujarrah. Siapa yang beriman dengan Allah hari akhirat, memulakan jiran walaupun jiran itu kafir. Jangan buat sombong ya. Jangan. Sebab itu kita digalakkan buat kenduri di rumah kita sebelum pergi. Digalakkan, bukan wajib. Pasal nak menyatu padukan jiran-jiran. Kan? Dia ada sebabnya. Wasiat kepada jiran, wasiat kepada pemerintah ataupun penguasa agama. Ketua kampung ke, imam ke, guru ke, ketua blok ke, beritahu. Supaya terjadi apa-apa rumah kita, orang tahu kita tak ada rumah. Okay? Bila bersedekah, elok sedekah. Pasal kalau tak sedekah, kita rajin buat umrah, government belanja buat umrah, tapi sedekah tak mau. Ayat Quran ada dalam ayat 10 dalam surah Al-Munafiqun. Dia kata apa? Wa afiku mimma razaqnakum min qabli ayat ada kaum mau. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib maksud aku minas solihin. Dia kata apa? Berbelanjalah di jalan Allah dengan apa yang kami telah rezekikan kepadamu sebelum datang kematian. Sebab dia kata bila dia mati, dia berlaku kematian. Di dalam kubur nanti bila roh kita masuk dalam badan kubur, kita hidup semula. Wa yaqulu rabbi, badan dan roh akan kata, wa yaqulu rabbi, wahai Tuhanku, lau akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau panjangkan umur aku dalam berapa sikit masa, ila ajalin qarib, sekejap pun tak apa. Pasal aku ketika itu aku nak sedekah. Pasal aku mati duit banyak ada tinggal tak sempat nak sedekah. Aku nak sedekah, aku punya soleh. Aku nak jadi orang soleh. Masa aku hidup dulu aku sayang tak mau nak sedekah sangat, kedekut ke main. Bila dah mati ya Allah, hidupkan aku nak sedekah. Malaikat kata, too late baby. Too late. Lambat dah sekarang kau pun nak minta nak sedekah. Dulu orang sedekah tak ada. Itu nak gambarkan sedekah dulu. Maka dah sedekah kita ni tahu sedekah pun berjalan dari hidup lah. Jangan takut, itu kita nak berikan kepada ada dua orang ni.
semalam 3 hari lepas saya dah bagi 9.500, baru saya tengok tadi, 9.573 ringgit ke Palestin ya, melalui tabung wakaf. Dia bukan bagi tabung wakaf, dia bagi tabung kemanusiaan apa akan dari Selangor ya. Tapi dia kata nak bagi Palestin, saya pedulilah asalkan masuk dalam kerajaan tu dah. Saya tak mau bagi kepada persatuan ni, takut risau juga. Saya pun bagi, ada dalam ni tak payah tengok lah kan, ada dalam semua risik pun keluar semua. Jadi saya dah bagi hari itu, saya bagi 6.800 ke menteri, direct bagi kat dia, tu risik tak keluar. Pasal dia takkan pergi nak buat IC ke, bagi cek dia. Itu bulan lepas. Baru ni saya pun dapat 10,000 lagi. Daripada ni kutapan ini, dan saya masukkan duit lain-lain semua masuk. Nak cukupkan 10,000. Tapi oleh sebab duit tu kecil-kecil, bila kira balik dengan apa namanya mesin kira bank tu tak cukup. Saya tak tahu mana pergi. Tak tahu pasal saya bilang tangan dia, kita orang tua ni takut apa-apa hal lah. Ada. Dan jangan takut ya, sedekah yang siapa yang masukkan duit dalam itu, setiap helai duit RM1 saya masukkan dalam kira-kira. Saya hak kutip semalam ni, saya kira-kira dah. Semalam banyak sikit. Terkejut saya. Orang yang menerima 100 ada 7 keping. 100. Terkejut saya. Waktu hal RM50 ada lebih kurang 10 ke berapa 12 keping. Semua saya tulis. Setiap keping duit itu saya tulis. Berapa keping 200, berapa tu, saya tak mau sama sekali split mana-mana. Tentang keluar bagi sedekah tak kisah. Yang penting duit kita kutip tu ada saya tulis. Sebab tak boleh nak keluar di sini. Saya tulis hari bulan sekali. Jadi apa-apa peganglah buku merah saya itu, tengoklah. Segala risik-risik bayaran semua saya selit tu, saya klik tu. Tapi kalau orang curi buku tu, saya tak boleh buat apa. Dulu saya buat dua. Satu saya buat kat situ, saya tulis masuk dalam file, simpan lagi satu. Dan tengok duduk kat 2 tahun, siapa pun tak belik file ni, baik-baik saya simpan diri je lah. Tapi minta maaf, saya benar ni saya takut sangat masuk neraka minta darah duit orang. Saya takut. Nak cerita lah. Jadi kita sebarkan. Bila saya dah bagi tu, kadang lebih, kadang ni banyak lebih lah. Kalau dapat kutip di rumah dalam 5-6 ribu, kadang-kadang kita sedekah sampai 8 ribu, 9 ribu, tak kisah. Pasal kita nak menggalakkan dia duit yang kita ada pun turut serta. Jadi bila kita nak bagi duit orang tu, duit kita tu buat apa di sebelah ni? Turut sekali mana tu senang. Kan? Mempermudahkan. Bukan nak menggabit dada, bukan unjuk, bukan tergabung, bukan riak nak cerita kat orang yang kita suka sedekah. Nak cerita kita membiasakan. Di sini dakwah kita membiasakan. Bila kita buat, ibda binafsi. Anda buat dulu, baru ajak orang buat. Itu ya. Kan? Alhamdulillah. Sedekah ya. Sedekah Allah bagi 700 kali ganda ya. Sedekah Allah bagi 700 kali ganda. Kita pergi menunaikan umrah ini, perbelanjaan lebih kurang dalam hampir 7-8 ribu pergi ini, Allah akan beri ganjaran balik perbelanjaan kita ke Mekah ini 700 kali ganda. Ada ayat Quran ya? Ada ayat Quran. Jangan takut. Sebab itu bila kita ceramah macam ni, saya nak betul-betul ceramah yang sampai. Kata nak cerita umrah tu, cerita umrah betul-betul. Pernah kita bawa beberapa mutawif datang, orang dia cerita pengalaman dia, sikap dia macam ni, dia keluar TV. Ya Allah, maka itu yang tenang. Dan apa itu umrah? Apa faedah dia? Itu kita nak lekat orang itu. Susah tanya saya buat apa, bagaimana. Tak payah cerita. Enlaskan diri kita siapa, nak bagi orang yakin. Orang ni yakin bila orang panggil itu memang kita boleh lah. Saya tegur 2-3 tahun yang cerita diri dia buat ni, tak payah. Kan? Kemudian yang bertaubat, bersedekah, bertaubat. Sebelum pergi ni barulah istighfar. Bukan istighfar, bangun buat mulai. Pasal kita kadang-kadang nak pergi ke Mekah, kita kena ingat ke Mekah kalau lebih banyak. Cara dia ialah baru buat mulai. Sebab kita hidup setiap hari, kalau tak ingat nak pergi ke Mekah, ramai juga orang lalu kiam. Lalu kiam ni malam dia bangun. Kiam mulai ni dia bangun sembahyang malam, ada 2. Faham tak? Tak faham tak? Lalu kiam memang tengah malam dia bangun kacau orang lah tu.
Tak kacau orang tak apa ni bangun kacau orang lah. Tapi yang satu ni tak bangun tak kacau orang. Dia diam dia bangun sembahyang malam. Tak faham ya, tak faham tak lah. Okey, jangan lupa nak pergi dah seminggu 2 minggu dulu bangun malam sembahyang tahajud. Lepas tu sembahyang taubat, memang harga ada tinggi. Sembahyang tahajud, taubat. Sebab tahajud ni dia disebut dalam Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab rabbuka maqaman mahmuda. Quran jamin. Dan malam-malamnya engkau lalui di antaranya bangunlah sembahyang sunat tahajud kepada Tuhanmu. Semoga anda diletakkan di makam tersembunyi di sisinya. Maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan matikan engkau dihantar ke tempat yang mahmudah, yang mahmud di sisi Allah. Okey, kemudian jangan lupa juga sembahyang sunat taubat ya. Kemudian bermaaf-maafan, kalau rasa buat salah dengan orang, kalau masih ada hubungan, minta maaf. Redha ke bapak, beritahu mak bapak. Okey. Kemudian yang hak nombor 6 ni mengandam mengemah jauh-jauh itu persediaan nak pergi umrah. Kita ni persediaan nak pergi ke Madinah. Jadi trainlah grooming sikit diri kita tu bagi nampak elok sikit. Kalau kita jenis janggut, janganlah janggut sampai berpeti orang punya panjang. Sikat rambut elok, gunting bawah pergi rata sikit. Kalau yang misai, jangan misai sampai mulut tak nampak besar je. Biarlah misai tu di kadang-kadang orang act dengan misai dia yang banyak tu. Trainlah bagi cantik tu. Kan? Nak bagi orang tengok kita agak sempurna. Bukanlah tu kita tengok orang Arab pun semua orang misai jauh banyak, tapi macam mana mereka menganalisa wajah mereka tu menjadi ni, kan? Yang paling ramai orang Pakistan ni, dia orang Islam India, Islam Pakistan yang banyak kali. Dia pun jauh misai yang nampak mata dia lain semua. Itu terpulang. Tak mau komen. Dia ada sebab dia mengapa jadi macam tu. Nah, kita ni sederhana je lah. Sudah ada muka macam ini, kita centering rambut jalur misai ya. Kemudian mencabut rambut tak buat. Mandi sunat ihram. Jadi nak berangkat pergi ke Madinah, kita mandi sunat musafir, tidak mandi sunat ihram. Sunat ihram nanti nak buat di Madinah. Lepas tu pakai wangi-wangian, tak masalah lah. Kemudian kita nombor 10 pakai ihram putih tak hari, pasal kita tak mau buat umrah hari. Jadi apa yang saya nak sebut sini, satu perjalanan. Katakan kita nak berangkat pukul 3 petang. Katakan pukul 3 petang dia pergi tapi siap, biasanya bukan pukul 3 petang. Dia kalau tak salah kadang-kadang pukul 1 pagi nak pergi ke Madinah dahulu. Jadi kita tidak ada masalah apa-apa bawa beg kita. Beg kita itu 30 kg saja boleh muat untuk masuk dalam beg besar yang masuk dalam perut kapal. Yang bawa dengan tangan boleh buat 7 kg. Dan tolong jangan masukkan power bank di dalam beg besar ya. Jangan. Power bank kena bawa dengan tangan. Sebab kita ada satu lagi beg tarik. Beg itu boleh masuk dalam kabin. Beratnya kalau dia beri kebenaran hanya 7 kg sahaja. Jadi oleh sebab kita nak pergi ke Madinah, saya berasa bimbang juga pasal 2 bulan yang lepas orang mengadu di Madinah makan tak berapa bagus. Terus bila ni saya pun kempen orang semua bawa lah makanan berbentuk serunding ke ataupun acah buah ke. Pasal takut nanti sampai mana kita asyik marah apa lah lewat kita duduk bagusnya luar mana tapi makan lagi lah. Kucing Mekah menengah kali makan nak bagi kami makan. Terus ada marah lah. Pasal kita diberi syarat sewa hotel dia dengan catering sekali. Bila catering semua dia panggil orang Mesir. Orang Mesir ni tukang masak dia pemalas namanya. Dia main rebus garam bagi kita makan. Macam mana kita makan? Kita ni gini. Orang Malaysia ni perasa sikit. Jadi supaya jangan kita marah-marah tukang masak, dia sediakan juga. Tak mau makan, saya makan tak apa. Apa kita buat? Kita bawa lah sedikit-sedikit bekalan makanan yang kita suka. Contohnya kita serunding, ada juga yang bawa budu bilis yang kecil yang RM2 tu. Budu bilis bawa pergi Madinah. Makan budu bilis kat Madinah. Tak ada salah.
Ikat sadir-sadir tu memang ada di kat sana lah. Tapi masa mana kita nak buka sadir, nak buka apa? Kan? Tak apa, itu sajalah. Tidak ada kegahan bawa makanan untuk di Madinah ya, tapi jangan yang mudah basi, yang tahan. Okey. Itu belum nak bawa lah. Lepas tu dipendekkan cerita, kita pun nak kapal terbang dan dia tidak adalah persediaan untuk niat ihram apa semua. Terbang pergi turun sampai ke Madinah. Sebelum terbang, saya nak bagi ingatan sikit lah supaya menjadi kekuatan persediaan kita. Lagi 4 hari sebelum berangkat, Mutawif akan memasukkan rombongan yang pergi bersama dengan dia dengan satu WhatsApp group. Dia WhatsApp group. Maksudnya kalau kita pergi Madinah, walaupun kita orang Bromo, orang tua, kena ada satu set handphone, kena juga ada. Pasal segala maklumat-maklumat akan diberi melalui WhatsApp group. Jadi 4 hari tu kita dah tahu dah pukul berapa nak pergi, apa persediaan dia, semua barang-barang semua Mutawif akan atur. Itu kita latih Mutawif, kita kena bagi tahu. Dia tak mau jadi macam berapa ramai, berapa banyak syarikat baru yang tumbuh ni. Dia tak boleh latih ni. Dia nak bawa lah, aku cakap ikut je. Mana boleh, kita tak sampai, tak dengar. Jadi bila WhatsApp dulu tu kita boleh baca. Kalau kita tak baca juga, jangan salah Mutawif lah. Okey, nanti dia ya. Jadi boleh kita tahu dia akan bagi tahu persediaan nak pergi pukul berapa, bila nak pergi. Okey, kita pendekkan cerita lah. Apa yang ada dalam WhatsApp group tu kita ikut je. Bila sampai ke apa nama ni, KLIA, kita serahkan beg. Jadi masa nak serahkan beg itu dalam setengah jam atau 1 jam dia akan panggil check in. Jadi bila panggil check-in tu, di situ dah dia bagikan pasport sekali, dia pegang pasport. Masa pasport dia akan masukkan tiket dalam tu. Tiket tu dia ambil dan dia tukar dengan ni. Dia tukar dengan boarding pass. Tapi boarding pass dia takkan bagi selagi kita tak duduk depan dengan dia. Tu mau check-in. Kan? Jadi apabila dia nak bagi kita, dia akan bagi pasport. Dan dalam pasport tu terus ada dia tempat duduk kita. Jadi kalau kita satu rombongan keluarga, jangan pecahkan rombongan. Bagi tahu dekat apa nama ni, pegawai kaunter tu, ini semua keluarga saya dan duduk dekat-dekat. Senang. Jangan 2 orang buat dulu, duduk kemudian mana, nanti duduk jauh nanti. Bila duduk jauh-jauh nak makan payah. Makan payah. Kalau duduk dekat-dekat ni senang. Katakan 4 orang. Dia bagi daging apa ni? Dia kata omelet telur. Kemudian dia kata beef, daging dia tu, chicken, ayam. Itu dia dekat makan, dia kata waktu tanya, you want beef or chicken? Beef or fish or beef? Yang kita tak tahu apa fish lah. Suami beef juga lah. Anak-anak ada fish. Anak saya fish. Terus dia aku si tengah tu ada 4 tu. Kali mak dia makan, fish dah memang tu. Boleh dah tukar-tukar. So, 2 orang ambil beef, 2 orang ambil beef. Nak tukar lah, ambil satu ni. Boleh lah. Bukan apa, seronokkan penerbangan. Kan, itu yang jadi ni. Okey. Jadi sebab tu kita nak pergi check in semua sama-sama, dapat duduk dekat-dekat kan. Kemudian beg tadi kita bawa masuk dalam kapal terbang nanti lah. Habis periksa semua. Okey, ingat, kita nak terbang tu kena tengok masa penerbangan ada berkait dengan sembahyang tak. Kalau berkait dengan sembahyang, masuk tu sembahyang dulu apa hal pun sebelum naik kapal terbang, nanti jadi susah. Tapi kalau kita tempuh waktu dalam kapal terbang, sepanjang kapal terbang tu masa nak habis, yang tu kena sembahyang kapal terbang. Kena sembahyang kapal terbang. Jadi sembahyang kapal terbang dia tak benar keadaan untuk lah. Tak benar keadaan untuk dalam kapal terbang. Jadi untuk kemudahan dia iklankan, dia kata sekarang dah masuk, katakan waktu subuh lah. Kalau terbang malam biasanya pukul 1 pagi, kita akan tempuh subuh pagi. Subuh di sana panjang pasal matahari tu kejar kita boleh pergi. Sedangkan kita dalam gelap, matahari tu kejar kita. Jadi lama. Subuh dia dekat 2 jam setengah.
Sekarang ni di Malaysia ni subuh sejam lebih kan. Sekarang ni pukul 5.51 kan. 5.51. Pukul 7 2 minit kan. Suruh dah kan. Panjang maknanya tu. Tapi bila nak kau masuk panjang lagi daripada itu, ditambah lagi lebih 40 minit lagi. Pasal matahari duk kejar lambat nak jumpa terang, nak jumpa lebih lama. Namun kita kena semayang juga, takut landing pun waktu dah habis kita tak semayang juga lagi. Tolong jangan tak semayang. Kata Cicai dia sebab saya pernah nak berangkat pergi ke Mekah, dah pakai ihram semua ni. 8.30 nak berangkat. Pukul 7.30 dia suruh masuk di tempat jaga dah. Saya pesan saya oleh sebab kita pukul 7 tak masuk waktu lagi, sekarang tak boleh semayang. Jadi masuklah masuk tempat nanti kan, terus sampai untuk semayang. Kumpulan pergi dengan saya. Habis bila masuk tu dekat hampir pukul 8, 7.40 orang. Semayang pukul 7.4 minit dia dah masuk. Jadi saya pun cakap semua orang pakai semayang dulu lah. Semayang ada di celah-celah kerusi tempat tunggu tu. Hampa tiga ni kelompok semayang Jumaat, semayang jamaah taklim. Tiba-tiba ada 7-8 orang relax je. Nak pergi Madinah semua pakai ihram, dia ni relax je. Kita pun pergi Assalamualaikum Malaysia lah, tak apa baik. Tak semayang lah. Kami tak semayang tak. Kenapa? Nak semayang menghormati waktu. Nak semayang menghormati waktu. Sudah tak ada bang. Tak ada awak takkan tak tahu. Takkan Ustaz tak tahu. Dia kata bang, saya tak tahu. Tapi saya bawa orang pergi menunaikan haji ni 40 tahun dah. Mungkin saya tak tahu tu. Saya nak bagi tahu dah, tidak ada semayang menghormati waktu. Tidak ada. Pasal ajar tu orang. Tidak ada. Waktu tu lagi 5 minit nak waktu kita tak ada waktu masa tu semayang baru waktu tu. Ini sekarang ni berapa banyak lagi masa semayang dulu. Kalau abang tak sanggup semayang, susah pergi umrah. Selagi tak semayang, umrah tak jadi. Susah menjerit Allah ni mana kepada saya, tak ada. You sengaja tinggal semayang tak ada. Sebab Quran dah sebut. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Semayang itu dah peruntukkan untuk waktunya. Dah peruntukkan. Tak buat berdosa. Habis dengan berdosa macam tu pergi mendapat pahala umrah. Sorry lah, tak usah pergi. Kata kalau tak semayang, tak usah pergi, tak apa. Saya tak ada masalah. Kita boleh pulang balik. Apa nama ni, klaim dagang pulang balik. Apa? Tak semayang. Kecuali orang yang langsung tak boleh semayang, cerita lainnya. Tolong jangan abaikan semayang. Habis dengan depan boleh semayang dengan pakai tapi janganlah bawa air botol masuk dalam tempat terbang. Dia dapat bawa botol kosong dalam tempat terbang buat ambil. Itu bagi mereka yang nak semayang dalam kapal terbang. Tapi kalau yang baru masuk waktu lagi, masih ada semayang di bawah lagi senang. Lengkap. Itu saja. Saya cerita panjang. Bila cerita tu ada satu benda tak hilang lagi.